Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Dan untuk hari ini, pentaksiran bilik darjah. Bila sebut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ni, bukan murid-murid je kena berada di depan televisyen, tapi juga penting untuk ibu bapa dan juga guru-guru. Dan PBD kita pada hari ini, pentaksiran bilik darjah PBD dalam bentuk dan teknologi, reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Dan yang pastinya kita akan bersama dengan guru kita. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baiklah, kita dah kenal dah guru yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu Sarifah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Selamat datang Cikgu. Alhamdulillah, sihat juga. Alhamdulillah, kami pun sihat. Semoga guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa yang sedang menonton pun sihat sejahtera hendaknya. Dan yang pastinya nak juga kita berkenalan dengan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Zahratul Azma yang akan membantu kita untuk kita punya pentaksiran bilik darjah pada hari ini. Dan Cikgu Sarifah, tadi saya dah beritahu sikit, PBD kita pada hari ini ialah PBD dalam reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkanlah kepada Cikgu Sarifah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Selamat sejahtera semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini bersama saya Cikgu Sharifah binti Abdul Rahman. Saya akan kongsikan tentang pentaksiran bilik darjah, reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Jadi kita lihat dulu apakah yang terkandung di dalam matlamat utama reka bentuk dan teknologi, iaitu kita tengok slide ini dulu ya. Okey. Dalam pentaksiran berasaskan sekolah, dalam pentaksiran bilik darjah, reka bentuk dan teknologi, kita perlu lihat dulu tentang matlamat utama, iaitu matlamat utama KSSM reka bentuk dan teknologi. Kita lihat bersama, iaitu dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi KSSM, matlamat utamanya adalah memberi pengetahuan, kemahiran, nilai, estetika dan teknologi dalam dunia reka bentuk. Kemudian yang kedua ialah murid dapat membentuk kemahiran komunikasi serta menjana idea yang lebih kreatif dan membudayakan pemikiran kreatif, inovatif, inventif dan keusahawanan. Daripada matlamat ini kita boleh lihat untuk melahirkan murid yang lebih seimbang dari segi pemikiran yang lebih kreatif. Jadi itulah terbentuknya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi daripada sini kita lihat seterusnya apakah yang bahan rujukan yang kita boleh guna untuk membuat pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Bahan rujukan dalam yang kita boleh gunakan, contoh bahan rujukan yang boleh kita gunakan ialah yang pertama sekali ialah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu kita panggil juga sebagai DSKP. DSKP ini terdiri daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Ini adalah rujukan utama guru-guru dalam dalam pentaksiran berasaskan bilik darjah. Okey. Kemudian bahan rujukan yang seterusnya ialah Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah edisi kedua. Edisi kedua cetakan pada tahun 2019. Kemudian rujukan yang seterusnya sama juga, ini adalah bahan yang ada dalam Panduan Pentaksiran Bilik Darjah. Okay, jadi dalam bahan ini, dalam buku Panduan Pentaksiran Bilik Darjah ini, kita boleh lihat semuanya dirancang oleh guru
untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ini adalah buku teks yang boleh dijadikan panduan kepada guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Buku teks ini terdiri pada tingkatan 1, 2 dan 3. Ianya adalah buku teks menengah rendah. Mata pelajaran reka bentuk dan teknologi ini hanyalah mata pelajaran yang terdiri daripada menengah rendah. Tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja. Okey. Di sini kita boleh lihat dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah mata pelajaran reka bentuk dan teknologi sekolah menengah, kita akan lihat dulu sebelum guru-guru di luar sana menjalankan pentaksiran bilik darjah, guru-guru perlu lihat standard kandungan. Apa yang ada dalam standard kandungan dulu. Yang pertama sekali standard kandungan ataupun lebih dikenali sebagai SK. Kemudian yang kedua ialah kita tengok standard pembelajaran, lebih dikenali sebagai SP. Dan yang ketiga ialah hasil pembelajaran. Bagaimana hasil pembelajaran ni direlatekan dengan ataupun direlatekan dengan standard pembelajaran. Kemudian guru-guru perlu merancang aktiviti pembelajaran daripada standard pembelajaran tadi, hasil pembelajaran. Guru-guru perlu lihat iaitu apakah aktiviti yang sesuai untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya merancang kaedah pentaksiran dalam standard pembelajaran tersebut. Kemudian guru-guru boleh lihat standard prestasi iaitu tahap penguasaan murid-murid. Keenam-enam elemen ini dijelmakan di dalam rancangan pelajaran harian guru. Daripada rancangan pelajaran harian guru tadi, guru akan membuat proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, di samping membuat pentaksiran berasaskan bilik darjah di dalam kelas berdasarkan SP dan SK yang telah dirancang. Okey, jadi daripada sini kita boleh lihat pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi ini boleh dibuat melalui pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Jadi ada 3 contoh yang boleh digunakan oleh guru-guru semua untuk pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okay. Setakat ini Din jelas tak apa yang jelas, saya cikgu. jelas? Terutama sekali bila cikgu kata tadi ada 3, pemerhatian, lisan dan bertulis. Okey, ini adalah contoh yang boleh kita gunakan, dan ibu bapa di luar sana juga boleh lihat anak-anak di rumah dari segi apakah perkembangan pembelajaran mereka. Okey, itu. Baik cikgu, terima kasih. Itu sedikit penerangan oleh Cikgu Sharifah untuk PBD kita pada hari ini. Kejap lagi ada lagi penerangan. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Sharifah untuk pentaksiran bilik darjah PBD dalam reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Dan sekarang ini saya nak kembalikan kepada Cikgu Sharifah untuk berikan kepada kita contoh standard kandungan dan standard pembelajaran. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, seterusnya kita teruskan dengan standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu ini adalah contoh standard kandungan dan standard pembelajaran bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Di sini kita ada standard kandungan iaitu 2.4 reka bentuk elektronik. Kemudian kita ada standard pembelajaran iaitu 2.41 hingga 2.48. Jadi di sini saya akan kongsikan dengan guru-guru di luar sana tentang bagaimanakah pentaksiran bilik darjah dilakukan untuk standard kandungan iaitu 2.4 dan standard pembelajaran 2.1 hinggalah ke 2.48. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu, iaitu ini adalah contoh standard prestasi, standard prestasi dan tahap penguasaan murid untuk standard kandungan 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okay, jadi kita tengok satu persatu bagaimanakah pentaksiran bilik darjah ini dijalankan untuk standard kandungan reka bentuk elektronik.
Untuk standard pembelajaran 2.41 iaitu menyatakan maksud mikro pengawal ataupun microcontroller dalam bahasa Inggerisnya dan pemprosesan pemprosesan. Jadi cadangan aktiviti untuk pembelajaran untuk standard pembelajaran 2.1 ini adalah kolaboratif, iaitu murid-murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan, iaitu mencari maksud mikro pengawal. Di sini boleh cadangan kaedah pentaksiran bilik darjahnya ialah secara lisan, bertulis atau juga boleh dijalankan secara pemerhatian. Jadi contoh ini adalah contoh pembentangan, iaitu murid-murid boleh buat secara gallery walk, iaitu lisan, pergi ke setiap session dan murid akan membuat pembentangan. Contoh yang kedua ialah pemerhatian. Bagi murid-murid yang tidak dapat menyatakan secara lisan, diberikan satu puzzle untuk disusun menjadi satu ayat. Itu salah satu daripada contoh untuk mencapai standard pembelajaran, iaitu menyatakan maksud mikro pengawal dan pemprosesan. Dan juga murid-murid boleh lihat, guru boleh melihat secara pentaksirannya secara bertulis. Okay, itu di antaranya untuk standard pembelajaran 2.4.1. Kemudian kita tengok standard pembelajaran yang kedua, iaitu 2.4.2, iaitu menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikro pengawal. Apa aktiviti pembelajaran yang dicadangkan di sini ialah, contohnya ialah penerokaan. Di sini ialah untuk cadangan kaedah pentaksiran bilik darjah pada standard pembelajaran 2.4 ini ialah menerangkan fungsi peranti. Pada standard pembelajaran ini, menerangkan fungsi peranti ini adalah secara tidak langsung termasuk di dalam 2.4.2, iaitu menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Di sini cadangan pentaksiran bilik darjah yang boleh dijalankan ialah secara lisan, bertulis ataupun juga pemerhatian. Jadi kita akan lihat video bagaimana murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran melalui penerokaan. Okey, di sini ialah contoh video yang murid-murid menjalankan sesi penerokaan dalam pembelajaran dalam menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Setiap kumpulan akan diberikan tugasan dan murid-murid akan mencari input melalui sumber-sumber pendidikan. Contoh dia seperti di search engine Google, buku teks dan lain-lain yang sesuai dengan bahagian yang sesuai untuk murid-murid mencari input dalam menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Jadi di sini murid-murid boleh lihat tadi videonya. Okey. Kemudian seterusnya ialah untuk standard pembelajaran 2.4.3, iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk lita elektronik. Dalam menghasilkan lita reka bentuk elektronik ini, aktiviti yang dijalankan juga ialah melalui kolaboratif, iaitu berkumpulan. Jadi di sini cadangan aktivitinya adalah pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Untuk mencapai SP ini, murid-murid dikehendaki membuat lakaran gambar rajah blok, lita skematik dan gambar rajah blok. Jadi di sini guru-guru secara tidak langsung, bila murid-murid sudah dapat membuat lakaran, guru sudah pun boleh membuat pentaksiran berasaskan sekolah. Kemudian kita tengok standard pembelajaran 2.4.3, iaitu membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Aktiviti yang dicadangkan di sini ialah aktiviti projek lah dalam bentuk kumpulan. Tetapi guru-guru di luar sana, kalau secara tidak langsung, di sini saya tidak ada catatan mengenai bagaimanakah pentaksiran bilik darjah itu jalankan untuk standard pembelajaran 2.4.4. Ini adalah menunjukkan tidak ada pentaksiran bilik darjah untuk standard pembelajaran 2.4.4. Walau bagaimanapun, guru-guru perlu membuat sesi pengajaran dan pembelajaran untuk standard pembelajaran ini. Okay.
Kemudian kita seterusnya. Baik, seterusnya kita sambung selepas ini cikgu. Ya. Diharap bermanfaat tadi input yang diberikan oleh cikgu kepada guru-guru dan juga kepada ibu bapa. Kita berhenti rehat dulu. Kita sambung selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton Didik TV KPM untuk pentaksiran bilik darjah hari ini PBD dalam reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Pelbagai aktiviti ibu bapa boleh tahu sebenarnya untuk mata pelajaran ini kan. Tapi sekarang ini saya nak serahkan kembali kepada Cikgu Sarifah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, seterusnya kita teruskan juga cikgu-cikgu di luar sana dan ibu bapa. Kita teruskan dengan proses seterusnya, proses pentaksiran bilik darjah iaitu pada standard pembelajaran 2.4.5 iaitu membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikro pengawal. Di sini juga tidak berlaku pentaksiran bilik darjah kerana dia tidak ditaksir di dalam standard prestasi. Jadi di sini kita hanya mencadangkan aktivitinya adalah aktiviti dalam bentuk projek. Tetapi perlu diingat guru-guru di luar sana perlu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa walaupun dia tidak ada dalam standard prestasi. Kemudian ini kita lihat video bagaimana penyambungan litar input dan output dibuat untuk aktiviti projek ini. Okey, ini di antara litar yang dibuat penyambungan untuk litar output dan input iaitu LED berkelip. Itu contohlah litar input dan litar output pada video ini. Okey, seterusnya kita tengok pada standard pembelajaran 2.4.6 menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan peranti input dan output. Ini di antara command ataupun pengaturcaraan yang dibuat di dalam peranti device elektronik iaitu ada command dan ini adalah pengaturcaraan untuk lampu kawalan penderia cahaya dan ianya ditulis pengaturcaraan ini digunakan bergantung kepada pengaturcaraan dibuat bergantung kepada apa projek yang akan dihasilkan. Okey. Kemudian 2.4.7 iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik iaitu standard pembelajaran untuk 2.4.7 ini adalah kesinambungan daripada 2.44, 2.45 dan 2.46 dan aktivitinya adalah aktiviti projek. Jadi cadangan untuk kaedah pentaksiran bilik darjahnya adalah pemerhatian dan lisan. Jadi di sini murid-murid membuat pengujian daripada apa projek yang dihasilkan tadi dari segi menulis pengaturcaraan dan sebagainya. Jadi diuji dengan jadi tak projek yang dihasilkan itu. Okey, kemudian kita tengok dulu apakah pengujian penilaian kefungsian litar elektronik yang dihasilkan tadi itu menjadi ataupun tidak. Okey, kita lihat video ini. Okey, ini adalah video untuk pengujian litar elektronik yang dihasilkan berdasarkan pengaturcaraan yang dibuat daripada litar skematik dan juga litar bergambar tadi. Jadi itu antaranya yang kita boleh lihat. Okey, seterusnya kita lihat standard pembelajaran yang ke-8 iaitu 2.4.8 iaitu mencadangkan penambahbaikan reka bentuk litar elektronik. Di sini juga tidak berlaku pentaksiran bilik darjah kerana di dalam ini hanya ada pembentangan iaitu untuk SP ini standard pembelajaran ini tidak ada. Walau bagaimanapun guru perlu membuat proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Okey, jadi kita lihat ini kita lihat video ini dulu. Okey, ini adalah video yang menunjukkan seorang murid telah membuat pengujian projeknya iaitu dari segi penyambungan litar elektronik tadi dan memberikan cadangan penambahbaikan daripada video yang apa projek yang dihasilkan tu. Jadi cadangan penambahbaikan ini
boleh diutarakan oleh guru ataupun rakan-rakan di dalam kelas lah. Okey, kemudian kita nak lihat di sini apakah tahap penguasaan. Untuk tahap penguasaan bagi standard kandungan 2.4 yang telah dijelaskan tadi. Jadi kita nak lihat bagaimana pentaksiran ataupun tahap penguasaan itu diberikan kepada murid-murid. Okey, diberikan kepada murid-murid. Jadi tahap penguasaan ini terdiri daripada tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Untuk tahap penguasaan 1 menyatakan maksud bahagian yang terdapat pada mikro pengawal. Jadi bila murid dapat menyatakan daripada aktiviti tadi, dah tentunya guru bolehlah memberi pentaksiran ataupun tahap penguasaan kepada murid. Kemudian untuk tahap penguasaan 2, menerangkan fungsi peranti. Yang ini tahap penguasaan 2 ini untuk standard pembelajaran 2.4 ini, dia berada, tahap penguasaan 2 ini berada di standard pembelajaran daripada 2.42 hingga 2.48. Dan jika murid tidak dapat, murid boleh menerangkan fungsi peranti tersebut, secara automatik guru boleh memberi tahap penguasaan. Kemudian tahap penguasaan yang ketiga ialah membuat lakaran, dan tahap penguasaan yang keempat ialah menguji kefungsian LITA menggunakan mikro pengawal, dan tahap penguasaan 5 ialah membuat justifikasi kawalan atau cara input dan output, dan tahap penguasaan 6 ialah membina LITA simulasi. Jadi sekiranya dalam membuat proses pentaksiran bilik darjah tadi bersama dengan murid-murid, sekiranya murid-murid tidak dapat contoh pada tahap penguasaan yang keempat, menguji kefungsian LITA, sekiranya bila diuji LITA tersebut tidak berfungsi, apa yang perlu cikgu jalankan bersama murid-murid ialah memberikan tunjuk ajar ataupun memberi peluang ataupun ruang untuk murid itu memperbaiki sambungan LITA tersebut. Jadi bila sudah selesai membuat tu, boleh buat pengujian semula dan guru-guru boleh membuat pentaksiran bilik darjah pada bahagian seterusnya. Okey, kita tengok iaitu perekodan dan pelaporan untuk PBD. Jadi untuk perekodan dan pelaporan PBD ini, guru-guru bolehlah ini contoh. Okay. Contoh perekodan untuk pentaksiran bilik darjah. Cikgu boleh membuat perekodan dalam bentuk apa sekalipun, bergantung kepada kesesuaian guru-guru di sekolah masing-masing. Dan proses perekodan ini adalah untuk kita merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Jadi di sini murid-murid boleh diberi tahap penguasaan, diberi tahap penguasaan selepas satu kelompok standard pembelajaran dalam standard kandungan tersebut telah selesai secara keseluruhan. Sekiranya ada cikgu-cikgu di luar sana yang akan bertanya, kalau tak selesai bagaimana? Boleh tak kita buat catatan ataupun perekodan? Boleh. Tetapi kita hanya membuat sedikit catatan supaya kita tak lupa. Dan catatan itu boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Bergantung kepada kesesuaian sekolah masing-masing. Jadi di sini pelaporan ini diberi kepada ibu bapa 2 kali setahun. 2 kali setahun diberi kepada ibu bapa untuk melihat perkembangan ataupun tahap penguasaan anak masing-masing. Jadi sekiranya murid-murid dalam kelas ataupun dalam kelas tidak dapat membuat tidak dapat menguasai tahap penguasaan minimum, apa yang perlu guru-guru lakukan? Ini contoh. Sebagai contoh saya bawa kat sini ialah program intervensi untuk guru-guru melaksanakan pentaksiran berasaskan bilik darjah ini. Bawa keluar daripada pentaksiran ini, daripada bilik darjah kita bawa keluar supaya murid-murid ni lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran secara kendiri.
Contoh yang saya boleh bagi ialah kita boleh adakan program intervensi yang contohnya beginilah. Ini salah satu contoh. Tidak semestinya cikgu menjalankan intervensi yang begini, tetapi ini salah satu contoh yang kita boleh buat untuk menarik pelajar, iaitu pembelajaran kendiri. Murid-murid diberikan peluang dan ruang untuk meningkatkan tahap penguasaan masing-masing bergantung kepada input-input yang diberi oleh guru. Jadi daripada sini kita boleh lihat murid-murid akan mendapat tahap penguasaan yang lebih baik daripada apa yang dia capai di dalam bilik darjah. Jadi ini adalah salah satu daripada motivasi yang kita perlu berikan kepada murid-murid dalam pentaksiran bilik darjah, terutamanya dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, sebab mata pelajaran reka bentuk dan teknologi ini dia lebih kepada murid-murid mencari input sendiri. Lebih sebab dia menghasilkan setiap habis satu topik itu dia akan ada satu projek yang dia akan hasilkan. Jadi untuk menarik minat ini, murid-murid perlu diberikan kelonggaran ataupun kebebasan mencari idea yang lebih kreatif di luar bilik darjah. Jadi daripada sini kita boleh lihat pentaksiran yang dibuat oleh guru-guru di luar sana tidak terikat di dalam bilik darjah sahaja sebenarnya, sebab kita nak murid-murid kita lebih kreatif. Matlamat utama pun kita melahirkan murid yang kreatif dan boleh melahirkan seorang keusahawan dalam subjek matlamat utamanya keusahawanan itu dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Jadi di sini itu antara satu contoh yang kita boleh jalankanlah di sekolah. Program-program intervensi yang lain kita boleh jalankan selain daripada contoh yang diberikan. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Sharifah, penerangan yang sangat-sangat berguna kepada bukan sahaja guru-guru tetapi juga kepada ibu bapa yang sedang menonton. Cikgu mungkin boleh bagi sedikit kesimpulan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kesimpulan yang boleh saya buat pada dari segi pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah mata pelajaran reka bentuk dan teknologi pada hari ini ialah guru-guru boleh membuat pentaksiran bilik darjah berdasarkan kepada situasi di dalam bilik darjah, berdasarkan situasi murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran cikgu. Jadi di sini tidak terikat bagaimana pentaksiran itu dijalankan. Contoh dia, kalau dalam satu situasi murid tidak dapat menyatakan apa yang perlu dinyatakan. Kalau dalam standard itu murid perlu menyatakan, tetapi pada waktu yang sama murid tidak boleh menyatakan. So di sini guru boleh mengubah cara pentaksiran itu. Sangat-sangat menariklah apa yang dibuat oleh murid-murid di dalam kelas di sekolah sekarang ini kan. Apapun, terima kasih kepada Cikgu Sharifah di atas penerangan pada hari ini, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zaratul Azma. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini kepada murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum.